Baiklah, esok Bank Negara Malaysia akan mengumumkan angka keluaran dalam negara khasa suku pertama 2020 dan angka ini akan mengambil kira sekitar 2 minggu negara berada dalam PKP pada akhir Mac 2020 dan Bank Negara pada awal April mengunjurkan ekonomi Malaysia akan tumbuh antara negatif 2.0% dan positif 0.5%. Dan pertumbuhan negara pada 2020 dijangka dipengaruhi permintaan global yang lemah, gangguan kepada rantai bekalan dan langkah pengawalan COVID-19 di dalam dan luar negara. Bank Negara menjangka pakej rancangan ekonomi dan prihatin rakyat yang diumumkan sebelum ini akan menambah 2.8% kepada pertumbuhan negara pada 2020. Dalam masa yang sama, beberapa hari lepas IHS Markit menjangkakan KDNK Malaysia akan susut kepada kadar tahunan 2.2% bagi suku pertama 2020. Ini berbanding 3.6% pada suku keempat 2019. Dan untuk melihat kepada unjuran pertumbuhan rendah ini dan juga kesannya kepada rakyat di tengah COVID-19, kita akan bersama dengan penganalisis ekonomi Dr. Madeline Burma. Doktor, saya akan terus saja kepada doktor. Pertama sekali, kita nak ingin melihat kepada bagaimana angka pengangguran pada Mac meningkat 17.1% tahun ke tahun kepada 610,500 orang. Bagaimana doktor melihat langkah yang diambil untuk kawal penularan COVID-19 dan pertumbuhan rendah beri kesan kepada jurang ekonomi di kalangan rakyat ini, doktor? Okey, terima kasih ya. Tadi ada disebut ya, Bank Negara akan mengumumkan ya laporan untuk suku tahun pertama S1 2020 ini. Itu satu angka yang ramai yang akan tertunggu-tunggu ya, sebab kita nak tahu berapakah kadar pertumbuhan ekonomi. Tapi memang majoriti daripada kami memang menganggarkan akan berlaku penguncupan ya dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Cuma berapakah angka dia? Bila disebut tadi tentang apa yang dikatakan tadi, Department of Statistics ataupun Jabatan Statistik Negara kita telah mengumumkan beberapa hari yang lepas bahawa kadar pengangguran di negara kita juga telah meningkat ya kepada 3.9%, iaitu disebut tadi sekitar 610,000 yang menganggur di negara kita. Ini angka bagi ahli ekonomi seperti yang saya katakan, satu yang kita jangkakan, cuma kita tidak tahu berapa jumlah sebenarnya. Jadi bila angka ini diumumkan, dia bukan sesuatu yang mengejutkan, cuma kita nak tahu di mana kedudukan kita, jadi senang untuk perancangan ya. Jadi bila ditanya adakah langkah-langkah yang telah dijalankan oleh kerajaan itu sesuatu yang baik atau tidak baik dan sebaliknya, saya ingin menjelaskan ya bahawa selagi kita dan dunia selagi dunia bukan hanya Malaysia belum menjumpai vaksin ataupun ubat untuk menyelesaikan masalah penularan COVID ini ataupun COVID ini, maka selagi itulah kita akan berhadapan dengan senario dua kemelut ini, kesihatan itu dari segi penularan COVID, walaupun kita perlu melakukan penjarakan sosial dan amalan-amalan yang ditetapkan ataupun AKPB sekarang bersyarat ya, arahan kawalan pergerakan yang bersyarat. Dan satu lagi ialah di mana pakej rancangan ekonomi, kita ada 3 pakej rancangan yang telah dilaksanakan. Jadi kerajaan telah mengambil langkah yang sewajarnya, yang sepatutnya, yang perlu dilakukan. Satu, menghentikan, melandaikan kelok kesihatan penularan COVID untuk menangani COVID. Yang satu lagi ialah untuk menangani masalah akibat daripada AKPB ataupun MCOC ataupun yang kita gelar sebagai arahan kawalan pergerakan ini, sebab dia menjejaskan ekonomi. Jadi bila ditanya kepada saya rasa kerajaan telah melakukan apa yang terbaik yang mampu dalam keadaan ekonomi ya. So kalau kita lihat ya, kalau tak silap saya semalam ada diberitahu oleh DG daripada Kementerian Kesihatan yang mengatakan Malaysia antara 4 negara yang mengatakan bahawa rakyat Malaysia yang berpuas hati dengan tindakan yang telah dilakukan oleh kerajaan ya. So jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada frontliners dan juga dasar-dasar yang telah dilakukan ya. Monetary yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menangani kesan ekonomi akibat daripada penularan COVID ini. Ya, doktor, kalau kita lihat adakah pertumbuhan yang dijangka rendah ini hanya unik kepada Malaysia? Tidak. Kalau kita nak lihat, memang
semuanya, semua kalau kita macam dekat hospital tu semua nak melihat monitor tu, sebenarnya kita dalam kalangan negara yang dikatakan negara-negara di rantau ASEAN ini, yang antara negara yang sedang berusaha keras untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kita tu positif, walaupun tadi ada disebut kita besar kemungkinan, ada yang mengatakan, yang meramalkan kita akan bertumbuh pada kadar negatif 2%, dan senario yang paling baik ada disebut tadi 0.5%. Jadi boleh saya katakan bahawa kita bukan yang antara yang unik, dan perlu saya jelaskan juga dari segi pakej rangsangan ekonomi, kita antara negara yang terbesar dari segi kadar peratusan pakej yang dilaksanakan, iaitu kita 17% daripada keluaran dalam negara kasar kita, berbanding dengan banyak negara-negara Eropah yang lain pun tidak sebesar itu. Jadi dari segi nilai dia mungkin tidak sebesar Amerika dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat dari segi kadar daripada keluaran dalam negara kasar, 260 bilion daripada keluaran dalam negara kasar kita, maka kita telah melakukan pakej ataupun melaksanakan pakej rangsangan yang besar dan tidak pernah kita terfikir sebelum ini. Itu ya. Doktor, rakyat kumpulan mana yang akan lebih terkesan, dan kita nak melihat kepada bagaimana gig ekonomi ini akan mendominasi pasaran kerja sebelum ini dan juga ketika PKP dan juga masa-masa yang akan datang? Ya, tadi ada sebut siapa yang akan terkesan. Ada dua soalan sini. Siapa yang terkesan, dan satu tadi disebut tentang gig ekonomi. Siapa yang terkesan? Semua rakyat Malaysia terkesan. Cuma kesannya berbeza antara kumpulan B40, B40, M40 dan T20. Macam seperti yang kita katakan, kita melalui badai yang sama, cuma perahu kita yang berbeza. Ada yang pakai sampan, ada yang pakai perahu yang besar. Jadi memang semua terkesan, cuma kesannya lebih mendalam bagi golongan yang dalam B40, sebab kita melihat mereka inilah yang banyak yang terkesan disebabkan pekerjaan. Okey, dikatakan tadi tentang isu pekerjaan, apa yang kerajaan telah lakukan, kita lihat di Malaysia ini kita ada pekerja sendiri, orang yang bekerja sendiri, ada yang bekerja dengan orang lain, ada yang masih lagi yang terpaksa menganggur dan sebagainya, diberhentikan bekerja walaupun kerajaan telah memberi subsidi upah kepada majikan. Okey, memang tidak boleh kita nafikan, bila kita lihat daripada angka-angka, saya hari-hari saya melihat angka ni, kita melihat peningkatan dari segi jumlah perniagaan atas talian. Tadi ada disebut tentang gig ekonomi. Gig ekonomi itu yang dikatakan tadilah, mereka ini adalah individu yang bekerja sendiri, yang bekerja, kebanyakan yang menggunakan ICT, meniaga atas talian. Kalau kita buka internet saja, kalau kita buka Facebook, kita membuka media sosial, betapa ramainya orang berniaga atas talian. Jadi maknanya memang ini akan menjadi norma baru. Kita menjadi dua, satu sebagai orang yang berniaga atas talian, maknanya kita akan berjual nasi lemak, kita akan berjual sayur midin, bagi orang Sabah Sarawak dia jual sayur midin di atas talian dan sebagainya, ikan sungai di atas talian. Dan satu lagi ialah pengguna. Kita melihat peningkatan penggunaan, orang akan mengguna atas talian untuk membeli. Jadi dua ini memang akan meningkat selepas COVID ini, walaupun dia akan berakhir tak lama lagi, mungkin dalam masa setahun ini berakhir, tetapi gig ekonomi dan juga penggunaan perniagaan atas talian ini akan meningkat dengan mendadak. Itu yang saya ramalkan. Doktor, kalau kita lihat daripada pengumuman PKPB ini bermula daripada 4 Mei lepas kalau tak salah saya, dan adakah ini pembukaan ekonomi, majoriti perniagaan itu dibuka, adakah akan memberi kelegaan kepada suku kedua dan juga ketiga nanti dari segi ekonomi kita? Dia begini, okey, terima kasih. Memang ramai orang, saya melihatlah, ramai di kalangan kita lah, termasuk diri saya dan keluarga saudara mara saya, kadang-kadang geram sangat ni, kita dah penat dah berkorban dalam PKP yang pertama sekali, kita maknanya kita berkorban, kita tak keluar, kita tiba-tiba kerajaan terpaksa melonggarkan. Sebenarnya ada tuntutan di sini. Di satu pihak kerajaan hanya akan melonggarkan PKP ini bila didapati bahawa kita sudah berjaya melandaikan kelok. Apa yang dimaksudkan melandaikan kelok ialah maknanya jumlah yang positif ini, maknanya kalau ada pun kes-kes yang positif, maknanya kesihatan, Kementerian Kesihatan ataupun hospital dan sebagainya mampu untuk menguruskan
kes-kes yang baru ini. Berbeza dengan satu keadaan di mana jumlahnya yang sakit lebih ramai daripada keupayaan. Jadi bila kita melandaikan, jadi maknanya keupayaan hospital dan ini berjaya. Okey, yang pertama, ekonomi hanya mula dilonggarkan, kita kata dalam bahasa Inggeris, the lift up kebanyakan daripada sekatan ini untuk membiarkan ekonomi yang tidak melibatkan ramai-ramai ini. Yang takutnya macam yang kita takut sekarang orang pergi ramai-ramai ini. Jadi itulah tanggungjawab sekarang, ekonomi dibuka tetapi tanggungjawab pengguna, tanggungjawab individu seperti saya ni jangan menyerbu pasar raya ini sebab ada sale sebab sebagainya. Tak ada. Boleh beli atas talian. Kita still mengamalkan jarak sosial, kita terus mengamalkan sekatan-sekatan yang telah ditetapkan yang ada peraturan SOP-nya. Jadi ekonomi nak dipulihkan semula sebab sangat penting ekonomi dipulihkan. Sebab kalau ekonomi tidak dipulihkan, maka usaha untuk melandaikan kelok juga nanti akan hanya kelok kesihatan saja yang landai, tetapi kelok kemelesetan ekonomi terus menjunam. Itu yang kita takut. Ramai yang akan diberhentikan kerja, pendapatan terputus. Sebab ada yang masih belum dapat gaji lagi ni daripada bulan 3. Adik saya masih belum dapat gaji. Hari-hari mengungut kat saya bila lah dia nak dapat gaji. Saya kata sabar je lah dulu. Ini ujian kesabaran. Jadi ramai orang seperti adik saya yang bekerja di sektor swasta, mereka yang bekerja sendiri, yang berniaga di tepi-tepi jalan, yang bekerja di sektor tidak formal, berniaga di sektor tidak formal, ramai yang tertunggu-tunggu ya, macam mereka di sektor perkhidmatan, tukang urut, macam kawan-kawan saya daripada OKU yang menjadi tukang urut, mereka kata bilalah spa ini boleh dibuka, bilalah mereka boleh berniaga. Jadi keperluan tuntutan itu memang ada. So kita akan melihat dengan suku kedua mungkin tak sangat jauh berbeza, tetapi saya melihat suku 3 dan lebih lagi suku 4 ya. Apatah lagi kita melihat ada lagi usaha-usaha baru yang akan diperkenalkan oleh kerajaan untuk memastikan ekonomi kita dipacu dengan lebih pantas lagi. Ya, itu saya ramalkan. Doktor, kita tak banyak masa, tapi saya nak minta doktor ulas sedikit. White House dan juga Jepun melihat kepada pakej rangsangan tambahan kepada ekonomi masing-masing. Dan jika angka pertumbuhan rendah diumumkan oleh Bank Negara esok, adakah doktor menjangka kerajaan akan umumkan lagi lebih banyak pakej rangsangan dan adakah ia adalah satu keperluan dan juga tuntutan yang perlu kita lihat juga pakej rangsangan tambahan? Okey, personally ya, saya melihat kerajaan besar kemungkinan akan melaksanakan satu lagi package, iaitu untuk pasca COVID. Tapi dia lebih tertumpu, bersasar dan dia ada jangka waktu dia. Itu yang boleh saya katakan. Jadi kita akan besar kemungkinan, itu hanya ramalan saya tidak boleh jaga, bahawa kita mungkin ada satu lagi pakej rancangan, tetapi tidak sebesar apa yang sudah dilaksanakan 260 bilion ada, tetapi saya melihat ia lebih bertujuan untuk memacu ekonomi kita, untuk memacu ekonomi pasca COVID-19 ini.